Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang hari itu cikgu dah ceritakan kepada kamu, iaitu mengenai present continuous tense. Present continuous tense. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, right, kita lihat dahulu macam mana kita nak guna present continuous tense ini. Okay, yang pertama sekali, macam biasalah, dia sama. Semua tenses dia mesti ada kegunaan untuk positif, kegunaan untuk negatif, dan juga kegunaan untuk questions. Questions ni soalan lah. Positif ni maksudnya macam ya, negatif bila kita nak kata benda tu tidak. Okay. Jadi kalau kita tengok contoh yang pertama ni, yang ni macam biasalah. Di sini, di bahagian tepi sini, ini semua adalah pronoun. Ini semua adalah pronouns, kata ganti nama. Kata ganti nama ini yang kamu boleh tukar nanti kan. Tukarlah ikut kamu punya kesesuaian. Contoh macam I tak boleh tukar lah. Nak tukar apa? Saya. Kalau he ni kita boleh tukar kepada nama. He ni untuk lelaki, kita tukar kepada Ahmad sebagai contoh. Kalau she, kita tukar kepada Siti, perempuan. Kalau it ini kita boleh guna macam the ball, bola dan sebagainya lah. Itu you, we, they. They ni bila ramai ni, they ni kan untuk ramai. Tak nampak pula. Okay, they ni kan untuk ramai. So they ni kita boleh guna macam the policeman, the policeman, ataupun kita nak kata my brothers. Contohlah, abang-abang adik-adik kita ada 3 orang ke, dia lebih daripada seorang ke, dia jadi plural kan. Okay, so ini macam biasalah, itu macam biasa ya, penjelasan yang selalu cikgu jelaskan lah. Okay, kita tengok seterusnya kepada macam mana kita nak tukar ayat menjadi present continuous tense. Okay, dia mesti ada verb to be. Verb to be dia adalah am, is ataupun are. So am ini hanya digunakan untuk I saja, tidak akan digunakan untuk benda lain lah. Is macam biasa singular dan are untuk plural. Okay, contoh, dia guna perkataan work. Perkataan yang digunakan ialah work. Jadi bila untuk present continuous tense, dia mesti tambah ing. So work tambah ing, dia jadi working. Jadi working lah kan. Kemudian ayatnya akan jadi I am working. So ayat dia I am working. Untuk ini pun dah betul dah. I am working ni pun dah betul. Maksudnya saya sedang bekerja. Tapi kalau kita nak tambah lagi, I am working now. Sebagai contoh lah, I am working now. Sekarang saya sedang bekerja. I am working ataupun I am working at the school. Now, saya sedang kerja dekat sekolah sekarang. Macam tu. Okay, seterusnya kalau kita gunakan untuk is, yang singular punya pronouns, dia mesti ada is. Present continuous tense ini mesti ada verb to be ni. Kalau tak ada, dia tak jadi. Salah. I working, salah. He kicking, salah. Dia mesti kena ada present continuous tense untuk menjelaskan perkara itulah. Okay. So he is working. Yang ni. Kalau contoh perkataan lain lah kita nak pakai. Okay, kita try tukar color pen ini pada merah. Okay. Contoh kita nak kata play. Okay, ni kita nak pakai play kan. So she is playing. Baru betul, she is playing. Kalau untuk ini pula kita nak pakai a jump, melompat. So
You are jumping on my bed. Sebagai contoh lah dia nak kata, awak tengah melompat atas katil saya ni, cerita dia sekarang. Macam tu lah. Dia kata, you are jumping on my bed. Okay. Itu untuk positif. Okay, untuk positif. Benda positif ni maksudnya, macam cikgu cakap tadi, sama ada kita menceritakan perkara tu betul ataupun kita sekadar nak menyatakan sesuatu. Okay. Negatif pula adalah digunakan untuk menidakkan sesuatu perkara. Macam biasa, dia mesti kena ada dia punya pronouns sebagai dia punya depan dia lah. Dia punya subjek dia, pronoun. Kemudian, dia punya verb to be dia akan tambah dengan not lah. Not maksudnya tidak. So, I am not, dia tak ada. Dia ada juga. Dia punya singkatan dia macam ni. I ain't. Tapi ini memang ini adalah bahasa pasar lah. Bahasa macam tak digunakan dalam karangan lah. I ain't ni. I am not ni dia. Tapi ni kalau dalam cerita, dalam movie kamu boleh jumpa lah. Tapi dalam tulisan yang formal tak ada. Okey, kalau untuk untuk not apa? Singular yang ni, is dia akan jadi is not ataupun dia jadi isn't. Okey, contoh kita pakai verb lain. Kita dah pakai work, play, jump, sleep. Contoh kita kata kan, sleep. So, contoh kita kata Hasniza isn't sleeping. Maksudnya Hasniza tak tidur. Hasniza tak tidur sekarang. Hasniza isn't sleeping. She is reading book in her room. Contoh nak bagi panjang lagi. Maksudnya kita nak kata sekarang ni Hasniza tak tidur. Dia sedang membaca buku di dalam biliknya. Tu. Okey. Kalau untuk ini pula, kita nak bagi ayat negatif untuk plural. Kita ambil verb lain lah. Sebagai contoh, kita dah ada sleep. Kita ambil eat. Contoh eat. So, we. Kita guna we. We, nampak? Bila are, dia akan sambung dengan not. Dua-dua boleh pakai lah. Okay. So, tapi dalam biasanya dia akan guna ni lah. Sebab sekarang dia nak ajar budak-budak tulis macam ni. We aren't running. Okay, we aren't running. Kami tak berani, tak berlari pun. Kan selalu cikgu-cikgu kat sekolah marah. Jangan berlari. So, katalah we aren't running. Okay, kami tak berlari pun. Okay. Itu untuk negatif. Sekarang untuk questions. Soalan. Okay. Kalau kamu, cikgu nak ringkaskan, soalan ini sebenarnya dia sama macam benda yang ada dekat positif dan negatif, cuma dia tukar tempat. Kamu tengok di bawah ni. Okay. He is working. So, kita guna ayat lain lah. He is driving. He is driving the car. Contoh kan. Bila nak jadi soalan, dia akan pusingkan verb to be ni ke hadapan dan pronoun ni ke belakang. So, dia akan jadi Is he driving the car? Terus jadi soalan. So, ini adalah yang digunakan dekat questions. Sama. Kalau guna untuk yang plural lah. Contoh plural pula kita pakai kan. Contoh ayat dia. They are milking the cow. Tahu maksud dia apa? Milking the cow. Tu perah susu lembu. Bila soalan, macam sama juga.
verb to be ke belakang, ke depan, pronoun ke belakang. So soalan jadi, are they milking the cow? Tanda soal. So terus betul, tak ada salah dekat situ. So itu je, tak susah mana. Yang penting kena banyak latihan. Baik, kita tengok kegunaan. Kat sini baru cerita kegunaan. Kamu dah faham dah tadi kan? So benda pertama ialah describe something which is happening at the exact moment. Bermaksud perkara yang sedang berlaku. Memang betul-betul tengah berlaku pada masa itu. Memang tengah jadi. Masa kamu cakap tu benda tu tengah jadi. Kamu tengah bercakap. Tengah bercakap lah sekarang ni. Kamu tengah bercakap sambil berdiri. So I am standing. Saya sedang berdiri. I am standing in front of you. Saya sedang berdiri depan kamu semua. Contoh macam ni. Jim is watching television at the moment. At the moment ini bermaksud pada masa sekarang ni dia tengah tengok TV. Kita nak cerita masa sekarang lah. Okay. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, describe an action that is taking place now, but not at the exact moment of speech. Sebagai contoh, he is running in the field. Maksudnya bukanlah kamu dekat tepi padang tunjukkan dia tu sedang bermain. Ni masih lagi sedang juga, tapi maksudnya kamu tak ada dekat tempat tu, tapi kamu nak bagi tahu dia sedang bermain. So John is working in London. Maksudnya dia tak ada kat London, tapi dia cakap, dia bagi tahu John is working in London. Maksudnya John sedang bekerja di London. Okey. Yang ketiga digunakan untuk describe an event planned in the future. Secara tak formal. Contoh, I am taking French class on Tuesday. I am taking. Maksudnya pada hari Selasa nanti, dia sedang ambil pelajaran kelas French. Okay. Yang keempat, to describe a temporary situation. Kita nak cerita benda yang sementara, yang berlaku tapi sementara. Sebagai contoh, I'm staying with a friend for a few days. Saya akan tinggal dengan kawan saya. Staying lah sementara, tapi dia sedang tinggal. Dia masih sedang tinggal, tapi benda tu sementara. Taklah selama-lamanya kopi tu. For a friend for a few days. Kemudian yang kelima, to emphasize the frequency of an action. Kita nak bagi macam benda tu berulang-ulang kali. Tak cerita frequency kan. The child is always crying for no good reason. Budak-budak ni sentiasa menangis. Tak tahu sebab apa dia nak menangis. Benda tu berulang. Kemudian, to describe changing situation. Untuk cerita perubahan keadaan. Okey. Tak apa. Itu adalah penerangan mengenai present continuous tense. Baik. Sekarang cikgu akan tuliskan kepada kamu 5 perkataan. Okay. So the first one is watching. The second one is, okay, ini nombor 1. The second one is riding. The third one is sitting. The fourth is watching, riding, sitting, cooking. And number 5 is praying. Okay, praying. Maksud dia mudah. Watching ni maksudnya menonton. Riding, menunggang. Tak kisah menunggang basikal ke, menunggang kuda ke, terpulang. Sitting, duduk. Sedang duduk lah. Cooking, memasak. Praying, solat. So semua depan dia ada sedang. Cikgu nak kamu tuliskan ayat berdasarkan penerangan yang cikgu bagi tadi. Mesti ada 5 ayat. Kamu typekan ayat kamu dan hantar ke grup WhatsApp kita. Sebabnya jangan tiru orang pula.
Buat sendiri. Salah tak apa. Nanti cikgu betulkan. Okey, type saja. Apa 3 ayat ni lah. 5 ayat ni menggunakan perkataan-perkataan yang cikgu bagi ni. Okey. So itu saja penerangan cikgu mengenai present continuous tense. Cikgu harap kamu boleh faham dan kita insya-Allah kalau tak ada apa-apa halangan kita akan berjumpa pada hari Khamis nanti. Insya-Allah. Assalamualaikum. Berjumpa dalam secara online lah. Okay, Assalamualaikum.